Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu semula untuk kita lanjut membicarakan tentang iaitu seorang sosok yang pada bulan ini, iaitu bulan Rabiul Awal, selalu diadakan majlis-majlis mengingati baginda. Pun begitu, kita membahaskan sirah Nabi SAW pada setiap bulan, itu juga tanda kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Ini tidak perlu maknanya tunggu pada bulan tertentu, waktu yang tertentu. Namun pada bulan ini lebih rancak dari sudut program-program yang membicarakan akan susuk tubuh yang kita cintai, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya sebenarnya tadi ada urusan lain di sini. Jadi dah dekat sampai sini baru teringat terlupa nak bawa baju. Jadi pergi kat Lotus tadi carilah mana ada. Itu yang jadi macam ni. Okey, baik. Insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah pada bulan yang lalu ataupun pertemuan yang lalu, terima kasih. Bismillah. Saya membahaskan berkaitan dengan Nabi Ibrahim yang membina Kaabah, menjadi penduduk asal ataupun yang pertama di daerah ataupun di kawasan kota Mekah. Jadi selepas daripada Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail alaihissalam, jadi ada beberapa keturunan yang menetap di situ, antaranya daripada kaum Jurhum. Kaum Jurhum yang mana salah seorang daripada anak pembesarnya berkahwin dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dari situlah berkembangnya masyarakat ataupun orang-orang Arab daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada beberapa kisah lagi sebelum daripada kita nak membicarakan tentang kisah kelahiran Nabi SAW dan juga kisah-kisah sepanjang 40 tahun Nabi SAW sebelum menjadi Rasul. Namun disebabkan pada malam ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, saya ingin lajakkan sedikit menceritakan tentang salah satu kisah yang penting dan utama bagi Nabi SAW. Kalau kita sebutkan kisah-kisah orang Arab, ini banyaklah nama-nama dan sebagainya. Namun lebih penting adalah dalam bulan Rabiul Awal, musim-musim orang kata Maulidur Rasul ini, kita bicarakan tentang Nabi SAW. Jadi oleh itu saya nak bicarakan tentang satu peristiwa yang besar pada Nabi SAW yang menjadi turning point dalam kehidupan baginda, iaitulah peristiwa penurunan wahyu buat kali pertamanya kepada baginda. Kerana peristiwa ini sangat signifikan, bukan sekadar dari sudut peristiwa yang berlaku, tetapi dari sudut latar keadaan zaman Nabi SAW berada, kehidupan Nabi, umur Nabi SAW, tempat diturunkan wahyu, dan juga apa yang berlaku kepada Nabi saat turunnya wahyu.
Jadi mudah-mudahan dengan kisah ini kan, jadi kita menambah kan, kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Nabi SAW. Baik. Jadi kalau kita tengok kisah penurunan wahyu, ia berlaku ketika mana Nabi SAW berumur 40 tahun. 40 tahun 6 bulan lebih kan, kurang lebih. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi SAW untuk menjadi Rasul pada umur 40 tahun? Saya yakin ramai dalam kalangan jemaah di sini sekitar 30 ke 40-an. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi SAW menjadi Rasul pada umur 40 tahun untuk diturunkan wahyu? Kalau kita tengok datuk, yakni great grandfather Nabi SAW, yakni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi Rasul pada usia remaja ketika mana berada di Iraq, yakni berdakwah kepada bapanya, kepada masyarakat sekitar, kepada rajanya, hinggalah akhirnya Nabi Ibrahim dikeluarkan daripada Iraq dan pergi ke Palestin. Di Palestin baru mendirikan rumah tangga, tetapi pada waktu itu telah menjadi Nabi dan juga telah menjadi Rasul. Jadi kenapa Nabi SAW diberikan wahyu yang pertama pada umur 40 tahun? Jadi umur 40 tahun kurang lebih, yakni sekitarnya, adalah umur yang sangat signifikan di dalam agama kita, hingga kan para ulama mengambil pada angka 40 ini bukan ada orang kata apa, bukan ada ong ke apa ke, tak ada Kalau orang Cina dia takut nombor 4 sebab dia kata nombor tu sama sebutannya tu nak dekat dengan mati Tetapi nak sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan jelas umur 40 tahun di dalam Al-Quran. Sebab itu para ulama juga menyusun banyak kitab-kitab yang memberikan panduan, pedoman, mesej-mesej daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, disusun mengikut nombor 40 Antara yang masyhur yang kita kenali adalah hadis 40 Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Ahqaf. Untuk tengok dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan umur 40 itu, dan dinyatakan doanya, disertakan doa, dan doa itu sangat signifikan. Dan kita lihat doa ini berkaitan dengan umur 40 dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW pada umur 40 tahun. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di pertengahan ayat, Allah sebut hatta balagha asyuddahu, ketika mana seseorang itu telah sampai kepada umur yang asyuddahu, yakni umur yang matang. Jadi 40 ini adalah umur yang kita sebutkan capai kepada usia matang dari sudut pelbagai aspek dalam kehidupan. Dari sudut fizikalnya, jadi sepatutnya maknanya dekat 40 ni fizikal tu makin cergas lah Jadi kita akan tengok bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan asyuddahu, yakni kematangan ini, kematangan ini ada pada diri Nabi SAW. Dari sudut fizikalnya, dari sudut emosionalnya, dari sudut intelektualnya, yang mana tiga fakulti insan ini dipenuhi oleh Nabi kita SAW dan mencapai kepada tahap yang paling matang, iaitulah pada umur 40 tahun. Dari sudut emosional, intelektual dan juga fizikal. Jadi itu makna asyuddahu. Bahkan kalau kita tengok perkataan asyuddahu itu dalam ilmu tajwid, ada satu harakat yang disebut sebagai tasydid.
kan? Tasydid yang bentuk macam W tu. Apa peranan tasydid ini? Peranan tasydid ini adalah kan, maknanya menunjukkan huruf yang berada pada perkataan tersebut ada dua sebenarnya, double, tapi disebutkan ataupun ditulis satu dan diletakkan tasydid. Bahkan perkataan asyuddahu itu berasal daripada perkataan tasydid yang menunjukkan kematangan yang double. Dia berada pada pertengahan yang tidak, yang orang kata apa, yang sebelumnya belum matang dan selepasnya terlalu, maknanya dah jauh daripada usia kematangan. Jadi umur 40 tahun. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada umur yang matang ini dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala sebut hatta balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan sampai kepada umur 40 tahun. Maka pada umur ini adalah umur yang mana lebih banyak perlu maknanya kita mengucapkan doa, khususnya doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa doanya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, doa bila sampai pada umur 40, doa yang dipohon yang disebutkan dalam Quran adalah Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, maka kurniakanlah kepada aku agar aku dapat bersyukur kepadamu. Maknanya bantu aku untuk aku syukur kepadamu. Kerana pada fasa umur 40-an ini mungkin kita katakan dah agak stabil berbanding yang muda, kerana mungkin dari sudut pekerjaan, mungkin dari sudut kehidupan keluarga, mungkin dari sudut penempatan dan sebagainya, kita dah agak stabil. Kerja pun mungkin dah lama, 5-6 tahun, mungkin dah 10 tahun. Jadi kita memerlukan, setelah nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wa ala walidayya, dan juga kepada dua orang tuaku. Kerana pada waktu ini umur 40-an ni adalah umur yang mana kebiasaannya kalau kita sudah berkahwin, maknanya kita dah ada anak, kebiasaannya lah pada umumnya. Jadi bila dah ada anak ni, kita sendiri maknanya telah mengalami fasa mendidik anak, dan kita tahu bagaimananya menjadi seorang bapa dan juga seorang ibu, yang menyebabkan kita rasa lebih bersyukur dengan adanya ibu bapa kita. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan kemudian Al-Quran menyebutkan wa an a'mala salihan tardah, dan juga amal saleh yang engkau redai. Jadi bukan sekadar amal saleh disebutkan, tetapi amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi zurriyyati, dan islahkan, perbaikilah bagiku dari sudut keturunanku, sanak saudaraku, masyarakat aku. Ini termasuk dalam makna zurriyyati. Jadi doa ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan umur 40 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu ketika mana baginda berumur 40 tahun. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ketika mana umur Nabi 40 tahun? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajar kita tentang erti syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kehidupan sebelumnya. Dah banyak maknanya kita telah diberikan dari sudut nikmat kehidupan.
Maka pada waktu ini adalah nikmat ataupun perkara yang mana berkaitan dengan agama. Bukan bermakna apa yang kita buat sebelum ni, kerja kita ni bukan tak terkait dengan agama, ada. Maknanya kerja kita mendapat pahala dan sebagainya, tetapi maknanya lebih fokus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Sebab itu nanti kita tengok awal wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah Iqra, membaca, bukan beriman, bukan bertakwa, iaitu menuntut. Kalau kita sebelum ini dalam pelbagai bidang kita, maka pada usia-usia ini adalah usia yang perlu diperkemaskan dari sudut ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan fardu ain. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu pada umur Nabi SAW 40 tahun, selain daripada Allah mengajarkan erti syukur yang kita ucapkan pada setiap kali solat, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan dari sudut amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah yang awal turun kepada Nabi SAW daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima, surah Al-Alaq, adalah surah yang membicarakan tentang kunci untuk amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia menjadi starting point untuk melakukan perubahan pada diri dan perubahan di dalam masyarakat. Wa aslih li fi zurriyyati. Ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini menunjukkan memang sangat sesuai bila Al-Quran menyebutkan pada umur 40, dan wahyu kali pertama diturunkan kepada Nabi SAW juga pada umur 40, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan erti syukur dalam kehidupan. Banyak nikmat yang telah Allah berikan. Dalam surah Duha Allah Subhanahu Wa Taala sebut nikmat-nikmatnya. Wa wajadaka ailam wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailam faaghna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kamu anak yatim, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang ini keluarga ada, yang ini kamu dalam keadaan yang maknanya terumbang-ambing kehidupan, ada yang mana menjaganya. Kamu sebelumnya orang yang tidak ada harta, Allah Subhanahu Wa Taala berikan harta, faaghna. Jadi banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi, maka Allah mengajarkan erti syukur, dan syukur sebenar itu adalah dengan amal saleh, an a'mala salihan tardah, dengan amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana mendapat amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu kuncinya adalah pada surah Al-Alaq daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kemudian dari sudut tempat, apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kali pertamanya di Gua Hira, di Jabal Nur? Mungkin ada yang pernah pergi umrah kan. Jabal Nur, kalau ikutkan dari sudut jaraknya daripada Mekah, dia agak jauh sedikit kan. Kalau kita pergi pun kena naik taksi kan, mungkin dalam 40 rial, 50 rial kan. Dan biasanya orang buat rombongan kan, pergi naik bas ataupun naik coaster kan, mini bus. Jaraknya itu lebih kurang ada, sebelum daripada nak sampai ke Jabal Nur, ada lebih kurang 4-5 bukit yang lain. Tapi kenapa Jabal Nur menjadi pilihan diturunkan wahyu? Kerana nanti dalam hadis yang kita akan bacakan, ketika mana sebelum 6 bulan sebelum turunnya wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan mimpi yang benar kepada Nabi SAW. Dalam mimpi yang benar itu, Nabi didatangkan dengan cahaya, cahaya yang menerangi seperti mana cahaya subuh, siang. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham untuk Nabi SAW menyendiri dan berada di dalam gua. Adakah kita membaca sirah Nabi SAW ini bermaksud kita kena pergi duduk dalam gua kan? Jadi Nabi SAW pergi menyendiri di dalam gua adalah sebagai
satu isyarat Nabi pergi ke tempat yang mendekati turunnya wahyu. Nabi SAW tidak mengetahui, tetapi ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di gunung ataupun bukit-bukit sebelum daripada Jabal Nur yang ada banyak lagi bukit. Kenapa tidak ke Gua Sur, kan? Kenapa tidak ke Jabal Abi Qubais yang dekat dengan Mekah, tapi ke Gua Hira? Kerana itu adalah ilham Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi dekat dengan tempat turunnya wahyu. Jadi hari ini kita memahami hikmah daripada pemilihan tempat ini adalah untuk kita sebutkan tadi, mencari amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengunjungi tempat-tempat yang kita boleh belajar tentang wahyu. Bukan bermakna pergi ke gua, bertapa tak, tapi mencari tempat yang mana kita boleh belajar tentang wahyu. Kita ada surau Alhamdulillah dengan aktiviti-aktiviti yang pelbagai, yang mengajar kita dari sudut pelbagai ilmu pengetahuan daripada Al-Quran dan juga sunnah, daripada sirah dan sebagainya. Jadi penuhi tempat-tempat yang mana diturunkan, maknanya, ataupun tempat-tempat yang membicarakan pengetahuan tentang wahyu. Kerana ini isyarat Nabi SAW pergi ke Jabal Nur, dinamakan Jabal Cahaya, yang mana Nabi SAW tidak mengetahui akan turunnya di situ, tetapi ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW pergi menyendiri ke sana. Dan Jabal Nur, kalau kita tengok dari sudut kedudukannya, kebanyakan batu-batu di Jabal Nur ini menghala ke arah kiblat. Kedudukan batu-batu tersebut, itu istimewanya Jabal Nur, dan di atasnya ada Gua Hira. Jadi kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu buat kali pertamanya kepada Nabi SAW pada umur 40 tahun. Hikmahnya adalah untuk menyatakan ini adalah kunci kepada amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebelum menjadi Nabi bukan tak melakukan amal saleh. Apa makna amal saleh? Amal yang kebajikan, amal yang baik. Sebelum daripada menjadi Nabi, Nabi telah melaksanakan amal saleh. Nanti kita akan tengok dalam hadis ini, Khadijah radhiyallahu anha menyatakan pelbagai bentuk amal saleh yang Nabi lakukan. Nabi menyambungkan silaturrahim, Nabi menolong orang fakir miskin, Nabi meraihkan tetamu. Jadi banyak perkara saleh yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang telah Nabi SAW laksanakan sebelum menjadi Nabi. Tetapi turunnya wahyu untuk membicarakan tentang amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu pada umur 40 tahun, mengajarkan amal saleh yang diredai. Bagaimana bentuk amal saleh yang diredai? Kalau kamu baca Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan nama Tuhanmu. Apa jua dalam kehidupan kamu, apa jua perkara yang kamu laksanakan dalam kehidupan, maka ia berlandaskan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam hadis ada Nabi SAW sebutkan, man lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau kama qala Nabi SAW, sesiapa yang mana memulakan sesuatu urusan tanpa dengan bismillah, maka dia adalah tertolak. Makna tertolak ini tertolak dari sudut menjadi amal ibadah, menjadi perkara yang harus yang kita buat, tapi dengan bismillah kita menjadikan kerja yang biasa kita laksanakan ataupun perkara yang biasa kita laksanakan sekadar ianya rutin menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan bismillah. Jadi itu adalah amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi bekerja amal saleh, tapi pergi bekerja dalam niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu pada umur 40 bersandarkan kepada ayat tadi, memberikan isyarat, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi SAW ini, kelompok ayat yang pertama, ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq.
Allah memberikan kunci untuk mendapatkan amal soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut umur. Dari sudut tempat, mengajar kepada kita untuk mencari tempat-tempat yang mana kita boleh belajar tentang wahyu, dan kita boleh mendalami tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya akan bacakan hadis ini. Dan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, hadis Bukhari, berkaitan dengan turunnya wahyu. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha telah berkata, hadis ini hadis riwayat Aisyah. Sedangkan ketika mana turunnya wahyu kali pertama, Aisyah belum dilahirkan. Kerana Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 4 ke 5 tahun selepas turunnya wahyu. Jadi bagaimana Aisyah yang meriwayatkan hadis ini bermakna Nabi SAW bercerita, Nabi SAW berkomunikasi dengan isterinya. So daripada hadis ini pun kita boleh belajar bagaimana Nabi SAW berceritakan tentang apa yang baginda lalui, apa yang baginda alami. Kita kadang-kadang bila balik kerja kan, jumpa isteri, isteri yang cakap banyak, abang saya kerja macam ni, itu ini, kita abang macam mana? Okey kan, okey je lah kan. Jadi okey je lah kan. Jadi Nabi SAW bercerita dengan isteri baginda tentang kisah ini, walaupun kisah ini tidak ketika mana ia berlaku Aisyah radhiyallahu anha belum dilahirkan, tapi beliau meriwayatkan menunjukkan Nabi menceritakan semula kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Jadi saya sebutkan tadi, maknanya 6 bulan sebelum daripada berlakunya turunnya wahyu kepada Nabi SAW, Nabi SAW telah terlebih dahulu bermimpi. Dan mimpi para rasul ini adalah salah satu daripada 46 tanda-tanda kenabian. Maknanya mimpi itu adalah mimpi yang benar, dan ia akan benar-benar berlaku. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Kerana mimpi para nabi ini tidak hanya mendatangkan berita gembira, tetapi juga boleh membawa makna syariat. Berbeza dengan mimpi-mimpi orang biasa. Kalau orang-orang saleh bermimpi, dia hanya bawa berita gembira, tidak ada kaitan dengan syariat. Berita gembira ataupun apa-apa yang berkaitan, namun tidak boleh disandarkan kepada syariat. Baik. Mimpi baginda itu pasti datang seperti cahaya subuh. Maknanya Nabi SAW didatangi ataupun melihat mimpi tersebut seperti cahaya yang terang. Kemudian lahir dalam diri baginda perasaan ingin mengasingkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi SAW untuk berada di tempat-tempat yang sunyi. Lalu baginda menyendiri di Gua Hira untuk bertahannus beberapa malam kepada Tuhannya sebelum baginda pulang ke rumah untuk mengambil bekalan untuk bertahannus kembali. Baik. Ini disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW bila mana Allah timbulkan rasa keinginan untuk menyendiri, maka diilhamkan untuk menyendiri ke Gua Hira. Saya sebut tadi Gua Hira agak jauh daripada Makkah kalau kita berjalan. Jadi ini menunjukkan kepada kekuatan fizikal. Saya sebut di awal tadi, umur 40 ini adalah asyuddahu, diberikan kematangan pada fizikal, intelektual dan juga emosional. Jadi fizikal Nabi SAW pada waktu itu adalah yang paling cergas. Nak jalan daripada Makkah ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Dan siapa maknanya pernah pergi Jabal Nur, panjat Jabal Nur, tahulah nak naik Jabal Nur dalam sejam lebih. Itu pun sekarang kita naik ni dah ada siap dah macam tangga sikit-sikit kan. Dulu waktu zaman Nabi itu wallahu a'lam kan. Jadi lagi sukar dari sudut nak mendaki ke bukit Jabal Nur tersebut. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW ada kekuatan fizikal pada umur 40 tahun. Kemudian
Lalu baginda menyendiri ke Gua Hira bertahannus. Okey, apa makna tahannus? Dalam hadis ini dibicarakan makna tahannus itu adalah beribadah. Persoalannya, ibadah apa? Apa bentuk ibadah Nabi SAW? Sedangkan wahyu belum lagi diturunkan, Nabi SAW belum lagi menjadi seorang Nabi, syariat belum diturunkan kepada Nabi SAW. Bertahannus bermakna seseorang yang mana dia memikirkan dari sudut kehidupannya setelah diberikan pelbagai nikmat yang saya sebut tadi pada ayat surah Al-Ahqaf tadi. Diberikan pelbagai nikmat, maka dia memikirkan tentang ke mana nikmat-nikmat ini nak digunakan, apa pengakhiran kepada kehidupan. Kerana setiap daripada manusia yang hidup, Muslim ataupun bukan Muslim, pasti maknanya mengakui akan adanya kematian. Sebab kematian ni benda yang dilihat, kan? Walaupun dia bukan Muslim, tapi dia lihat, kan? Ahli keluarganya, sanak saudaranya mati. Bezanya cuma mereka tidak mengimani selepas daripada kematian. Maka Nabi SAW memikirkan dari sudut apa yang berlaku dalam masyarakat Quraisy pada ketika itu. Yang ini dari sudut, nak sebutkan dari sudut emosional. Nabi melihat bagaimana anak yatim ini diambil hak-hak mereka, bagaimana orang-orang miskin yang mana tidak dibantu, bagaimana wanita-wanita yang direndahkan martabat-martabat mereka, bagaimana orang yang mana datang daripada luar, berdagang ditipu, diperdaya dan sebagainya. Dan Nabi SAW memikirkan benda ini adalah something wrong, perkara yang perlu diubah. Jadi emosional, memikirkan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga memikirkan tentang apa yang berlaku di sekeliling baginda adalah sesuatu yang tidak patut berlaku. Namun Nabi SAW pada waktu itu nak mencadangkan solusi. Yang ini sepatutnya macam ni, nak ubah cara fikir, nak ubah pegangan. Belum lagi diturunkan wahyu, maka disebutkan tahannus itu makna ibadah, iaitu apabila kita mampu untuk melihat, step back sedikit daripada kehidupan kita, melihat apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, apa yang telah kita lakukan, melihat kepada sekeliling kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bagaimana kita berperanan pada mereka, kepada masyarakat yang berada di sekeliling kita. Ini berfikir, belum mendatangkan solusi. Kalau dah sampai mendatangkan solusi, tahu dah dari sudut apa yang nak dilaksanakan, duduk menyendiri itu dinamakan sebagai wukuf. Sebab itu kita ada dalam haji, salah satu daripada rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa hikmah wukuf di Arafah? Apa yang biasanya orang buat, wukuf di Arafah? Mungkin kalau belum pernah kita pergi haji, tanya orang pernah pergi haji, mak ayah kita kan, mungkin ada saudara, jiran kita yang pernah pergi haji. Apa biasanya orang buat wukuf di Arafah? Menyesali, berdoa, berdoa terhadap apa yang telah berlalu dalam kehidupan. Banyak dari sudut kekurangan, kecacatan, cacat celah dari sudut amal ibadah, dari sudut hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama memikirkan apa tindakan yang nak dilakukan selepas ini. Jadi itu hikmah adanya wukuf. Jadi kalau belum mencapai solusi, tak tahu maknanya nak berikan apa solusi, maka disebutkan perkataannya adalah bertahannus. Tahannus, yang ini menunjukkan kepada aktiviti memikirkan tentang kehidupan. Cuba untuk merasai apa yang berlaku pada sekeliling, nak memberikan solusi. Maka pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan solusinya. Yang pertama, iaitu turunlah wahyu. Maka setelah itu baginda pun pulang, lalu menemui Khadijah untuk mengambil bekalan.
Yang ni maknanya Nabi SAW kan, pergi menyendiri di Gua Hira, kan, bukan duduk setahun 2 tahun, tak. Duduk beberapa hari, habis bekalan, balik semula bertemu Khadijah. Khadijah siapkan bekalan, maka Nabi SAW pergi semula. Yang ini menunjukkan Khadijah radhiyallahu anha, Ummuna Khadijah radhiyallahu anha, dia merestui apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebab Nabi bertahanus ni, menyendiri di Gua Hira tu bukan sepanjang tahun, hanya beberapa hari di dalam bulan Ramadan sahaja. Dalam bulan Ramadan, beberapa hari dalam bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan pada waktu tu bukanlah bulan puasa macam kita sekarang ni, tapi nama Ramadan tu dah ada. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala juga mendatangkan ataupun menurunkan wahyu kali pertama itu dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Dan kemudian setelah itu baginda, sehinggalah akhirnya datanglah wahyu saat baginda berada di Gua Hira. Malaikat Jibril datang seraya berkata, Iqra, bacalah. Ini kita boleh bayang kita berada di tempat Nabi SAW, duduk di atas bukit gua yang mana sempit, dan juga dalam keadaan kegelapan malam. Kalau sekarang ni kita naik Jabal Nur memang cerah lah, sebab nampak Makkah kan, nampak Keluak Tower semua, lampu banyak. Tapi pada zaman Nabi SAW itu maknanya duduk dalam keadaan kegelapan. Tiba-tiba didatangi dengan satu cahaya yang terang, makhluk yang bukan manusia, kerana Jibril datang pada rupa sebenarnya, yang mempunyai sayap yang sangat besar, kan? Jadi datang bertemu dengan Nabi SAW, kan, dalam rupanya yang asal. Kita bayangkan bagaimana keadaan perasaan Nabi SAW pada waktu itu. Sudah tentulah takut, kan? Kita pun kalau malam-malam jalan seorang, kan, tiba-tiba nampak tu kita cepat kita kali, kan? Tak mau tengok, kan, benda-benda tu. Tapi ini perkara yang asing itu bukan sekadar Nabi lihat, tetapi perkara itu bercakap dengan Nabi SAW, bahkan memerintahkan kepada Nabi SAW dengan satu perintah yang tak biasa maknanya baginda lakukan, iaitu bacalah. Nabi SAW mana seorang yang ummiyin, yang tidak pandai membaca dan juga tidak pandai menulis, maka diperintahkan dengan bacalah, Iqra, maka baginda menjawab, ma ana biqari. Nak azan tu azan tu nanti saya sambung sikit. Dan semakin takut. Buktinya apa? Buktinya ketika mana Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi berlari-lari sampai ke rumah baginda. Nabi minta Khadijah untuk zammiluni, kan? Yang ni selimutkan aku, untuk meredakan rasa takut tersebut. Jadi walaupun mana ada pandangan yang mengatakan bahawa Jibril memeluk itu adalah untuk mengurangkan rasa takut, tapi hakikatnya kita melihat bertambah takut. Pandangan yang kedua mengatakan, apa hikmah Jibril memeluk erat Nabi SAW dalam peristiwa turunnya wahyu, untuk memberikan isyarat kepada Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, nak melaksanakan amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti untuk islah, untuk memperbaiki bukan diri sendiri sahaja, memperbaiki zuriatnya nanti, memperbaiki kaumnya nanti, pada permulaannya akan mengalami kesempitan, sebagaimana Jibril memeluk erat sempit untuk bernafas. Ya, ini dalam kehidupan kita. Pada permulaan untuk melakukan sesuatu kebaikan, pada permulaan untuk melaksanakan sesuatu ketaatan, maka sunnatullahnya kita akan menghadapi rasa sukar, rasa penat. Penat yang mana datang pada diri kita sendiri, dan juga rasa sukar dan susah yang datang daripada orang lain. Mungkin kita sebelum ni ada geng-geng kita yang tertentu, bila kita dah nak berubah, ada pula yang kata tu nak jadi apa, nak jadi baik, nak jadi ustaz kononnya, kan. Jadi memang akan menghadapi kesempitan, sebagaimana Jibril memeluk Nabi SAW, yang mana sempit dada Nabi SAW, tak boleh bernafas.
Jadi isyarat kepada kita permulaan dalam kehidupan untuk berubah ke arah kebaikan memang akan menghadapi kesusahan. Baik datangnya daripada diri kita sendiri, Nabi SAW merasa takut, dan juga datang daripada orang lain, iaitu Jibril memeluk Nabi SAW. Tetapi setelah mana Jibril melepaskan apa yang berlaku, lega Nabi SAW, maknanya dibebaskan, mendapat nafas yang baru. Jadi dalam kehidupan kita, untuk memberikan nafas baru dalam kehidupan kita, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi SAW ialah Al-Quran, menjadi turning point dalam kehidupan Nabi SAW, mendapat amal soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turning point pada kehidupan kita juga adalah berdasarkan Al-Quran. Balik kita kepada Al-Quran, hubungan erat kita dengan Al-Quran menentukan dari sudut sejauh mana perubahan yang kita nak laksanakan. Baik. Dan ada yang menyatakan, ulama sirah menyatakan yang ketiga, hikmah dipeluknya Jibril Nabi SAW untuk menyedarkan Nabi SAW bahawa peristiwa yang sedang baginda hadapi itu adalah benar-benar berlaku, bukan cobaan, kata Piramli kan, bukan cobaan. Sebab bila tak boleh bernafas tu, maknanya dia sedar bahawa benda ni, peristiwa ni benar-benar berlaku, kerana 6 bulan sebelumnya Nabi bermimpi, cahaya yang datang kepada Nabi SAW itu mimpi. Maka ini adalah peristiwa yang benar-benar berlaku kepada baginda, iaitu apabila baginda sesak nafas, tak boleh nak bernafas ketika mana dipeluk oleh Jibril. Maka itu adalah hikmah ataupun hikmah yang ketiga. Baik, kemudian Rasulullah SAW pun disingkatkan cerita, semakin gemetar balik menemui Khadijah radhiyallahu anha dan menyebutkan, selimutkan aku. Dan selepas Nabi SAW menyebutkan peristiwa yang berlaku kepada baginda, maka Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya aku berasa takut terhadap diri aku. Maknanya aku takut aku ni kena kena rasuk ke, kena sampuk ke dan sebagainya. Maka Khadijah menyebutkan perkataan yang menenangkan. Ini Khadijah radhiyallahu anha ummuna. Beliau menyebutkan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, kerana engkau adalah orang yang suka menyambungkan silaturrahim, menanggung kesulitan, mencukupi fakir miskin, meraihkan tetamu, dan membantu pada setiap perkara musibah. Jadi ini kata-kata Khadijah terhadap akhlak Nabi SAW sebelum menjadi Nabi. Ketika mana wahyu turun, dialah orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW kerana tertarik dengan akhlak Nabi SAW. Jadi kita sebutkan tadi, Nabi SAW bukan tak buat amal soleh sebelum daripada menjadi Nabi. Amal soleh maknanya amal kebaikan, kebajikan. Tetapi apabila menjadi Nabi pada usia 40 tahun, Allah mengajarkan bagaimanakah amal soleh, an a'mala salihan tardahu, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati syarat. Maka diajarkan dari sudut ikhlas. Yang pertamanya, bagaimana kita nak usaha untuk ikhlas? Maka belajarlah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Apa sahaja yang kamu lakukan, buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana nak mendapatkan amal soleh yang diredai, iaitu menepati syarat? Iqra, bacalah, belajarlah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, iqra wa rabbukal akram, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, dan Allah akan ajarkan pengetahuan-pengetahuan apabila seorang itu dia berusaha. Jadi ini adalah hikmah-hikmah yang kita lihat dalam peristiwa turunnya wahyu kali pertama buat Nabi SAW. Jadi kita sebutkan yang pertama tadi, hikmah diturunkan pada umur 40 tahun, kerana dalam isyarat Al-Quran Allah sebutkan umur 40 tahun ini ada doa khusus yang mana dilafazkan, iaitu meminta syukur pada Allah, kemudian minta sudut amal soleh yang diredai, dan yang ketiga adalah untuk perbaiki diri dan juga zuriat. Maka ketiga-tiganya ada dalam peristiwa turunnya wahyu tadi. Dan tempat turunnya wahyu kita sebutkan tadi adalah tempat yang mana kita boleh dapat faham tentang wahyu, tentang agama. Maka kita penuhi dan juga pergi ke tempat-tempat tersebut. Dan kisah yang kita sebutkan tadi dengan hikmah awal pada perubahan itu, kadang-kadang memang menyakitkan, kadang-kadang memang akan menyesakkan.
Tetapi selepas daripada itu kita akan mendapat nafas yang baru, dan nafas yang baru apabila dipandu dengan Al-Quran, insya-Allah ia menjadi nafas yang hidup, berkekalan hingga walaupun selepas daripada kematian. Liaqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa pada diri sendiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku